Jom kita sama-sama belajar bagaimana untuk menganggar luas. Sebelum itu, cikgu akan memperkenalkan murid-murid dengan maksud luas. Cuba murid-murid lihat gambar yang ditunjukkan. Bolehkah anda menyatakan maksud luas? Luas ialah besarnya suatu kawasan. Ia diukur dalam unit sentimeter persegi, meter persegi dan kilometer persegi. Untuk objek sekata, murid-murid telah pun mempelajari cara mengira luas objek sekata menggunakan rumus. Contohnya, luas segi empat sama atau luas segi empat tepat, rumusnya adalah panjang darab lebar. Bentuk-bentuk sekata yang lain seperti bentuk bulatan dan segitiga. Tetapi untuk objek yang tidak sekata, luasnya boleh diukur menggunakan kertas graf. Ini adalah gambar kertas graf dan contoh-contoh objek yang tidak sekata. Mari sama-sama kita membuat anggaran luas bentuk tidak sekata. Murid-murid perlu menyediakan kertas graf. Seterusnya, lukiskan objek yang tidak sekata pada kertas graf itu. Sekiranya luas 1/4 sama yang terdapat pada kertas graf bersamaan dengan 1 cm darab 1 cm, maka kita akan perolehi luas 1/4 sama adalah 1 cm persegi. Langkah-langkah untuk menanda pada kertas graf. Langkah pertama, tandakan right pada petak yang lengkap dahulu. Seperti ini. Murid-murid perlu menandakan pada petak yang lengkap sahaja. Langkah seterusnya, tandakan juga petak yang separuh atau lebih dari separuh lengkap seperti ini dan ini dan seterusnya. Langkah yang terakhir, murid-murid perlu mengira jumlah kesemua petak yang bertanda right dan rekodkan keputusan anda. Berdasarkan gambar di sebelah, luas bentuk yang tidak sekata bersamaan dengan 33 cm persegi. Cuba pula murid-murid menganggar luas bentuk tidak sekata ini. Murid-murid boleh mengikut
langkah-langkah yang telah diterangkan tadi untuk mendapatkan anggaran luas bentuk tidak sekata ini. Murid-murid akan dapati luas bentuk tidak sekata adalah 21 sentimeter persegi. Seterusnya, kita akan mempelajari cara menganggar jisim. Sebelum itu, murid-murid perlu mengetahui apakah maksud jisim. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek. Unitnya gram, kilogram dan miligram. Alat-alat yang sesuai untuk mengukur jisim ialah penimbang, neraca tuas dan neraca 3 alur. Jom sama-sama kita membuat anggaran jisim. Perhatikan rajah 1.21 di mana ia menunjukkan jisim 100 helai kertas bersamaan dengan 500 gram, maka jisim sehelai kertas dianggarkan 5 gram. Bagaimana kita mendapat 5 gram? Kita boleh menulis 100 helai bersamaan 500 gram, maka 1 helai bersamaan 5 gram. Dengan cara 500 dibahagi dengan 100. Subtopik yang terakhir iaitu berkaitan dengan menganggar isi padu. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apakah itu isi padu. Isi padu ialah jumlah ruang yang dipenuhi sesuatu objek. Unit-unit yang boleh digunakan dalam isi padu ialah mililiter, ml, liter, L dan juga sentimeter padu atau meter padu. Tahukah kamu bahawa 1 ml adalah bersamaan dengan 1 sentimeter padu? Jom kita mengira isi padu objek sekata. Isi padu objek sekata dapat dikira menggunakan rumus. Contohnya, objek sekata ini mempunyai panjang, lebar dan tinggi yang masing-masingnya 4 cm, 2 cm dan 3 cm. Maka isi padu objek bersamaan dengan panjang darab lebar darab tinggi. Kita akan dapati isi padu objek bersamaan dengan 24 cm padu. Sekarang,
kita akan membuat anggaran isi padu pepejal yang tidak sekata. Kaedah yang digunakan untuk membuat anggaran isi padu pepejal tidak sekata ialah kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Langkah-langkah untuk menjalankan kaedah sesaran air. Pertama, sediakan silinder penyukat. Kemudian, air diisikan ke dalam silinder penyukat itu dan bacaan isi padu awal air dicatatkan. Langkah kedua, batu atau objek yang tidak sekata dimasukkan ke dalam air tersebut. Anda akan dapati isi padu air akan meningkat. Seterusnya, bacaan isi padu akhir air pula dicatatkan. Kita akan dapati isi padu air yang meningkat atau lebih dikenali sebagai isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu batu atau isi padu bentuk tidak sekata itu. Dalam gambar rajah ini, kita dapati isi padu batu bersamaan dengan isi padu akhir air ditolak dengan isi padu awal air. Maka isi padu batu bersamaan dengan 95 cm padu. Untuk subtopik hari ini, murid-murid telah pun mempelajari pertama, membuat anggaran luas bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf. Kedua, membuat anggaran jisim. Dan yang ketiga, membuat anggaran isi padu bentuk tidak sekata dengan menggunakan kaedah sesaran air.